Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar sekali lagi dalam agenda Wani pada malam ini. Kita akan melihat menjelang Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Melaka pada 8 November 2021 dengan penarikan semula sokongan dari 4 ahli Dewan Undangan Negeri termasuk 2 dari UMNO, 1 dari Bersatu dan juga 1 dari Bebas menyebabkan Kerajaan Negeri Melaka terbubar. Dan pihak kerajaan negeri mengambil keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri dan akhirnya SPR menetapkan 20 hari bulan sebagai hari mengundi dan beberapa hari lagi akan menjelang Hari Penamaan Calon. Tetapi bagaimana status 4 ADUN yang dianggap sebagai pengkhianatlah ataupun mereka yang memulakan krisis yang tidak sepatutnya menjadi krisis, dan bagaimana masa depan mereka? Adakah mereka akan dipinang ataupun dilamar oleh parti politik, ataupun mereka akan membuat keputusan sendiri bagaimana hala tuju politik mereka. Jadi salah seorang yang akan saya temu bual pada malam ini iaitu mantan UMNO Barisan Nasional dari Pantai Kundo iaitu Datuk Nur Azman Hassan yang sudah bersedia di talian. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Nazri, Astro Wani. Terima kasih. Ya, kerana Menjemput saya. sudi bersama kami pada malam ini, Datuk. Jadi pastinya Ya, situasi di Melaka semakin hangat walaupun kempen pilihan raya secara fizikal tidak dibenarkan sama sekali oleh KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara, tetapi kita masih menunggu apakah SOP yang sebenarnya dari pihak SPR. Bagi Datuk semula, bagi Datuk sendiri, adakah pilihan raya negeri ini sebagai satu perkara yang amat penting bagi Datuk dan juga rakyat negeri Melaka, dan adakah masa depan Datuk dalam politik ini akan bergantung bagaimana perjalanan pilihan raya negeri Melaka, iaitu adakah Datuk akan menampilkan semula di Pantai Kundo dalam apa bentuk logo ataupun benderanya, ataupun bagaimana Datuk? ya Nazri, terima kasihlah. Satu soalan yang berbagai, di makin lama yang kita tahu kan, semakin hangat lagi menjelang pada 8 hari bulan 11 ni, penamaan calon. Dan kita tahu semua parti-parti yang akan bertanding pada PRN ni semua bersiap sedia dengan calon-calon. Dan kita dengar sekarang semakin hangat lagi dengan parti-parti yang kita tahu semalam lagi di di bahagian Tangga Batu, UMNO, Perhubungan UMNO Negeri Melaka sendiri telah membuat PC tentang menolakkan Bersatu, Perikatan Nasional dan macam-macam lagi. Ya. Dan saya di sini pun kalau kita dengar pun macam-macam semua, insya-Allah saya akan mempertahankan dan bertanding sebagai calon, insya-Allah dari peringkat akhir. Saya ingat 1-2 hari lagi Pakatan Harapan akan mengumumkan calon-calon di peringkat Pakatan Harapan, dan peringkat ini saya pun bersama 4 orang lagi YB, mantan YB yang keluar dan menghilang kepercayaan kepada Yang Berhormat Datuk Sulaiman Maali, akan insya-Allah akan bersama Pakatan Harapan untuk PRN kali ini. Dan kita pun semua sedia maklum apa yang kita buat selama ni, yang kita buat hilang kepercayaan ni adalah untuk kesejahteraan rakyat Melaka, keluarga Melaka. Dan kita tengok ada ketirisan di peringkat Kerajaan Negeri Melaka yang kita lihat kena ada satu benda tindakan yang drastik yang kami 4 orang buat ni untuk kepentingan rakyat Negeri Melaka. Dan kita tidak boleh membiarkan kerajaan yang tidak stabil, di mana yang kita tahu ada 2 singa di atas gunung, dan saya baru-baru ni saya kata ada 3 singa di atas gunung. Jadi benda ni tidak menggambarkan satu kerajaan yang stabil, di mana kerajaan negeri sepatutnya diperintahan di bawah pemerintahan Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman Maali. Ada benda tangan-tangan gaib, tangan-tangan lain yang mengurus sama tentang pentadbiran Negeri Melaka, dan beberapa ketirisan yang kita dapati, dan benda ni semua sedia maklum
bahawa baru-baru ini pun Loman Hadam, sahabat saya juga, kita membuat laporan SPRN, dan yang mantan, yang berhormat Datuk Adli Zahari sendiri membawa sidang Dewan Negeri baru-baru ini tentang kelulusan Tanah Pasir 1,190 ekar yang 70% dimiliki oleh Singapura, dan kelulusan pelabuhan, sedangkan sebatang besi pun tak ada lagi. Permulaan dah ada kelulusan pelabuhan. Itu antaranya. InsyaAllah apa yang kami buat ni, apa yang ni, tiada kepentingan diri kami. Kalau dikirakan Nazri, kepentingan diri. Kalau kepentingan diri, Nazri, kita tahu 3 adun dia esko. Dan tentu esko, saya adun biasa. Tapi apa kepentingan diri kami? Baik kami duduk dan diam, takkan kami nak bersubahat? Jadi membiarkan benda ni berlaku. Dan benda ni tidak boleh berlaku, dan kami mengambil keputusan menghilang kepercayaan kepada yang berhormat Ketua Menteri, dan kita nak benda ni very simple. Kita tak nak menyeret rakyat di Dun Pantai Kundung itu, di negeri Melaka sendiri, untuk dalam pemilihan pilihan raya negeri. Dan kita nak menukar Ketua Menteri saja. Itu asas kami. Tukar Ketua Menteri di kalangan 12 lagi perikatan pada UMNO, ada 12 lagi tolak. Dan okey, no problem. Tukar. Ini yang terjadi seperti di Perak sendiri, di pusat sendiri, pertukaran Perdana Menteri. Tak ada masalah. Itulah. Nazri? Ya. Datuk Seri, Datuk ketika membuat kenyataan selepas penarikan semula sokongan kepada Ketua Menteri, Datuk menangis dalam sidang media secara langsung dan disiarkan di Awani. Datuk menganggap ini satu keputusan pengorbanan Datuk untuk rakyat, demi rakyat. Jadi orang politik ni sentiasa manis mulut menggunakan alasan demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat Pantai Kundung. Jadi sekali lagi, dengan penarikan ini menyebabkan rakyat mengambil satu risiko yang besar. Rakyat terpaksa sekali lagi ke kotak undi yang sepatutnya mereka baru nak mulakan hidup selepas COVID-19 pandemik yang membelenggu kita hampir 2 tahun ini. Tetapi kerana elit politik, orang politik membuat keputusan yang luar konteks akal yang rasional, tetapi terpaksa membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi adakah keputusan Datuk ini direstui oleh pengundi di Pantai Kundung dan juga rakyat yang pelbagai kaum di Pantai Kundung, dan Datuk Seri rasa mereka akan menerima kalau Datuk Seri diberi peluang untuk mempertahankan Dun Pantai Kundung ini? Ya, itulah. Biasa diorang kata ni orang politik ni kan, dia main dengan air mata untuk merayu, untuk simpati apa semua. Sebenarnya benda tu datang ikhlas daripada saya. Saya boleh ulang sedikitlah. Atas kesusahan rakyat negeri Melaka, bila berlakunya perkara begini, kami dah berfikir panjang. Apa yang kami fikirkan tak semestinya sampai menyeret rakyat negeri Melaka ni kepada PRN. Kami fikir sampai situ. Bila sampai ke PRN, itu saya tak boleh terima lah bila macam tu kan. Dan saya sendiri menghayati apa keadaan kesusahan rakyat negeri Melaka, khasnya di Dun saya Pantai Kundung sendiri. Kesusahan mereka tu membuat saya sedih. Saya sedih berapa susahnya sepanjang pandemik COVID-19 ni. Rakyat ada yang makan Maggi, ada yang kehilangan ibu bapa, ada yang jadi anak yatim piatu. Saya sendiri menghayatinya. Dan jadi saya sedih. Dan kita tahu macam mana. Dan saya sendiri pernah susah. Dan saya pernah beritahu keluarga saya sendiri nak makan beras pun tak ada, nasi pun tak ada. Jadi macam mana saya nak gambarkan rakyat, saya nak seretkan rakyat macam itu. Jadi bila buat benda perkara begini, kami 4 orang macam ni, saya memanglah kita tak berbincang dengan Dun rakyat ni apa semua. Jadi kepentingan rakyat tu saya dahulukan. Bila kepentingan rakyat dahulukan, saya kena buat macam ni. Dan insya-Allah jika diberi kepercayaan apa semua, diberi dan dengan izin Allah semua, saya akan membetulkan balik apa yang tak betul apa semua. Kita akan membela nasib rakyat, kita akan menarik pelabur, kita nak berbetul. Macam-macam lah benda yang kita nak buat. Saya faham, insya-Allah jika di ini saya akan meneruskan
kerja-kerja saya semenjak dari PRU 14 sampai sekarang, sampai dibubarkan, dan saya meneruskan, insya-Allah saya akan lebih memperbaiki lagi. Dan saya akan pastikan benda ini tidak berulang kali kedua, dan insya-Allah itu janji saya, walaupun saya telah dipecat daripada UMNO, 38 tahun saya dalam UMNO, dan saya memang keluarga semua UMNO, dan Nazri, keluarga saya sendiri pun saya tak suruh keluar UMNO. Isteri saya, mak bapak saya, ibu saya, keluarga saya, adik-beradik saya dan kawan-kawan saya semua tak keluar UMNO. Masih still daripada UMNO. Masih still pada UMNO. Tapi UMNO ni kena diperbetulkan dengan ada beberapa kepimpinan yang harus diperbetulkan supaya UMNO ni lebih relevan, lebih seperti dahulu. Zaman Tun Razak, zaman Tengku Abdul Rahman, awal dulu apa semua. Jadi berintitan daripada situ semua. Jadi kita kena perbetulkan. Tapi jalan yang saya ambil ni, saya akan bersama Pakatan Harapan untuk pada PRN insya-Allah, Nazri. Ini persoalan yang akan diberi pertimbangan sewajarnya oleh rakyat Melaka dan juga khususnya rakyat Pantai Kundur. Datuk Akar Umbi adalah UMNO. 38 tahun adalah DNA UMNO. Hidup bernafas dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi bagaimana keyakinan ini dapat diterjemahkan dan dapat dipercayai oleh rakyat? Kalau Datuk menang nanti jika diberi peluang sekali lagi, Datuk akan berada di barisan yang lain ataupun tiket bendera yang lain. Tetapi adakah ketika itu mungkin tidak menjadi kerajaan, Datuk merasakan kuasa yang ada pada Datuk akan kembali kepada Barisan Nasional dan UMNO? Dan sekali lagi, rakyat terpaksa membayar harga yang mahal dengan pemimpin yang melompat sana, melompat sini. Jadi adakah Datuk benar-benar yakin dengan perjalanan karier politik Datuk ini? Ya, insya-Allah, Nazri. Kita tahu, kalau insya-Allah diizin Allah, Pakatan Harapan akan menjadi kerajaan dan akan selama 5 tahun ni. Satu term dia 5 tahun, dan saya menjadi terus menjadi satu keyakinan pada saya lah. InsyaAllah jadi satu keyakinan pada saya untuk meneruskan. Dan saya tengok Nazri, saya jumpa orang-orang UMNO, ramai saya jumpa orang UMNO. Dan ada beberapa ketua-ketua cawangan yang rapat dengan saya. Kau saya menangis. Ada yang dia kata saya, Datuk, kenapa Datuk melompat? Pagi tadi saya ziarah kematian di Dun Pantai Kundur juga, dalam Dun Pantai Kundur. Datuk, Pak Haji saya jumpa. Datuk, kenapa Datuk melompat? Oh, dengan garang apa semua kan. Sebab saya kenal dengan dia. Saya kata sebenarnya, saya terangkan apa keadaan situasi semasa. Apa itu. Jadi bila dia faham apa yang saya cakap kan, dia pusing balik. Dia kata, apa salah UMNO ni macam teruk? Kenapa macam ni? Kenapa pimpin menjadi macam ni? Ini saya tak puas hati ni. Dia kata, Tuan Haji ada tengok tak ni? Dia kata, dalam dalam media apa semua. Dia kata, sok apa saya tak nampak semua. Tapi dalam sosial media kena tengok apa semua. Banyak Tuan Haji. Apa benda yang kita perkatakan apa semua. Dan banyak lagi ketua-ketua cawangan yang telefon saya. Menangis ada. Bukan saya suka reka ke cerita boleh. Yang menangis dia kata, Tok, kami sayang Datuk. Datuk belalah nasib rakyat Pantai Kundur ni, lagi segi perniagaan, lagi segi ekonomi apa semua. Datuk teruskan, banyak memberi satu sokongan pada saya. Saya semenjak daripada 4 akhir bulan hari tu sampai hari ni, Nazri, 1 dan 9. Yeah. Saya pergi ke masjid, saya pergi ke surau, saya pergi ke kedai kopi. Bukan kami berkempen. Dah biasa kehidupan saya, cara saya pergi ke Pantai Puteri melihat peniaga-peniaga. Malam semalam saya pergi di Pantai Puteri, saya tengok peniaga, ramai orang peniaga semua. Datuk banyak bagi perubahan pada kami, banyak perubahan pada ekonomi kami, yang peniaga-peniaga khasnya anak tempatan Dun Pantai Kundur. Dia kata, Datuk teruskan dah, kami akan bersama Datuk. Dia orang bercakap, saya tak kira, saya kata insya-Allah, kalau diizinkan Allah saya menjadi calon. Dia kata, Datuk jangan pergi tempat lain. Datuk pergi tempat lain, kita orang memang tak puas hati. Datuk duduk Pantai Kundur, Datuk teruskan Pantai Kundur. InsyaAllah kami akan pastikan Datuk terbela dan rakyat bersama-sama kita membangunkan balik Dun Pantai Kundur ni, Nazri. Macam tu lah, Nazri. Keadaan mereka lah. Saya orang Melaka, Pantai Kundur terkenal dengan roti john.
Pantai Ya. Kundo Nah, juga merupakan pantai yang diminati ramai ketika waktu senggang, waktu berlibur dan sebagainya, waktu petang melihat ya, matahari sunset turun misalnya. ya, betul Ramai Nazri, betul. rakyat Pantai Kundo sebagai nelayan pantai, anak-anak muda yang tidak keluar negeri Melaka, mereka bekerja di industri-industri di Bukit Rambai ataupun di Aikro ataupun di Batu Berendam. Bagi Ya. wanita-wanita, mereka menjadi usahawan kecil yang hebat dan sebagainya. Ini satu realiti masyarakat pelbagai kaum di Melaka dan menyebabkan Melaka menjadi potensi pelabur asing kerana segala infrastruktur hampir lengkap dan perbandaran sudah berada di tepi tangga mereka. Jadi, apa tawaran Datuk jika diberi kesempatan sekali lagi mempertahankan Pantai Kundo? Ya Nazri, yang semua kita tahu, Melaka ni semua kita tahu, segalanya ada di sini. Melawat Malaysia macam orang Melaka ni seperti melawat Malaysia. Semua ada. Di Melaka ni semua ada. Hasilnya kita tahu di Pantai Puteri sendiri, Nazri. Nazri, saya pun tak sangka Nazri ni orang Melaka. Saya sebut semua ada Pantai Puteri, Roti John, dekat Seleku tu. Sampai sekarang ramai orang apa semua kan. Itu benda-benda yang ada. Yang kita tahu sebelum ni, Melaka di Manis Safar apa semua. Dan benda tu kita tak buat lagi benda semua kan. Kita nak naikkan, majukan balik di Pantai Puteri ni semua. Jadi kita lihat apa semua. Saya insya-Allah lah, kalau diberi kepercayaan kepada saya, banyak benda kita nak buat. Di Pantai Puteri khasnya. Tak lupa juga pada petani-petani yang di sebelah darat sikit berhampiran dengan Bukit Rambai, pesawar-pesawar apa semua yang menanam sayur-sayuran. Semua kita tak lupakan. Saya bekerjasama dengan JPS, dengan negara agensi kerajaan. Di Pantai Puteri khasnya, pantai yang panjang lebih kurang dekat 3 km. Dulu Petra Harian ke, banyak buat memancing-mancing kat situ. Semua kita tahu. Dan insya-Allah, dan ada perancangan sebelum pembubaran yang dibuat ni, saya dah hidupkan balik Pantai Puteri ni. Nanti Nazri datang Pantai Puteri, Nazri boleh dengar Dondang Sayang. Sepanjang Pantai Puteri tu, saya dah buat dah. Benda tu dah ada, stop. Semua saya dah beli dah, peralatan, PA system semua dah beli. Kita boleh dengar lagu Dondang Sayang dekat Pantai Puteri. Sambil mengingat sunset, mengingatkan udara laut, dengar deruman ombak yang sedap didengar apa semua kan. Dan saya pun dah hidupkan bazar-bazar. InsyaAllah kita nak buat macam-macam tempat kat situ kita nak buat. Termasuk dengan, dulu semua dah stop ni. Dah tak ada. Pesta laut, apa semua kita nak buat peniaga-peniaga. Yang seperti saya cakap beritahu. Dan kita akan buat satu insyaAllah perancangan, dan saya pun semasa kerajaan yang berhormat Datuk Sulaiman Mat Ali, kita dah berancang, saya dah hantar paper untuk membuat kelong pelancongan. Kelong pelancongan kita nak buat berhampiran dengan pentas Pantai Puteri itu sendiri. Itu menjana pendapatan nelayan-nelayan, dan kita buat koperasi di mana kat situ, Nazri, ada tempat ternak ikan laut, apa semua, ada tempat proses belacan, cencaluk, ada tempat ikan bakar, lebih kurang 500 meter daripada pantai kita buat kat situ. Sebagai satu simbolik, dan bukan satu simbolik, satu tempat pelancongan. Satu produk pelancongan yang kita cadangkan dekat situ. InsyaAllah, Nazri. Okey, kita menunggu Hari Penamaan Calon 8 hari bulan November, dan Datuk yakin dan menyatakan tadi Datuk ditawarkan untuk berada di bendera Pakatan Harapan, tetapi apa pun akan berlaku begitu fluid situasi dalam masa 3-4 hari ini. Jadi jika Datuk tidak ditawarkan dalam mana-mana, sama ada dalam komponen Pakatan Harapan ataupun parti-parti lain, adakah Datuk sendiri akan membuat keputusan karier politik Datuk akan diteruskan dalam apa jua sekalipun untuk PRN kali ini? InsyaAllah. Memanglah kita tahu dua ni, betul. Dalam Pakatan Harapan pun sendiri pun ada cerita macam DAP menyertakan tentang menolak, tapi dan menerima 2 orang. Ada betul. Dalam situ ada tulis untuk bersama Pakatan Harapan dalam pilihan raya ni. Dan saya pegang pada janji, dan saya pegang pada apa yang disampaikan oleh Pakatan Harapan, Majlis Presiden apa semua, dan saya pun insya-Allah tak ada akan ke mana-mana parti lagi. Dan saya akan bertanding daripada Pakatan Harapan, dan kita akan meneruskan Nazri, insya-Allah. Saya tidak akan pergi ke mana-mana parti walaupun banyak yang menawarkan untuk bersama mereka, parti-parti mereka, dan saya kata saya tak suka begitulah. Kita pegang pada janji, dan saya tengok Pakatan Harapan pun ada buat masih berbincang
Dan saya tengok ada dua antara saya dan Datuk Seri Idris Harun pun insya-Allah dah tempat pun dah akan diberitahu sedikit masa lagi sebelum 8 hari bulan ni, insya-Allah Nazri. Terima kasih. Kita menunggu keputusan rasmi nanti dan juga apa yang akan dimaklumkan oleh Pakatan Harapan dan juga parti-parti komponen mereka. Bagi Datuk Seri sendiri, untuk pelaraya negeri ini pastinya akan menjadi cabaran besar kerana SOP pelaraya amat ketat, tidak boleh bertemu secara fizikal, tidak boleh kempen-kempen kataupun berkumpulan dan sebagainya. Jadi bagi Datuk Seri, Datuk yang biasa dengan orang kampung, dengan penduduk di Pantai Kundo dan juga Negeri Melaka, apakah cara yang akan diguna pakai dan boleh ditawarkan oleh parti dan juga pemain politik yang lain supaya kita menghormati situasi COVID yang masih ada di keliling kita dan pelaraya Melaka ini tidak menjadi satu pencetus baru, gelombang baru untuk kebolehjangkitan yang tinggi seperti mana pelaraya negeri Sabah. Jadi pengalaman sebagai pemain politik dan tahu ekosistem, cara orang Melaka berinteraksi nampak kasau tetapi sebenarnya amat mesra sekali sebenarnya, suka makan-makan, suka belanja orang dan sebagainya. Jadi macam mana kita perlu memeriahkan pelaraya negeri Melaka, dalam masa yang sama calon mampu memperkenalkan diri, membawa naratif kempen mereka dan dapat menawarkan dengan cara yang sopan dan selamat, Datuk. Sebenarnya itu tak ada saya. Itu memang dah biasa mulut keluar dia memang cakap macam tu. Dan saya pun orang Melaka, saya dilahir di Melaka semua sendiri. Jadi kita tengok, Nazri, saya sebenarnya, saya kena serangan COVID. Saya sendiri dah rasa macam mana susahnya, macam mana keadaan saya agak nazak, Nazri. Ya. Teruk. Lepas tu bila saya fikir, bila MKN, KKM mengeluarkan satu SOP, dan saya tak tahu SPR macam mana pula dia punya SOP kan. Saya kata benda ni satu benda yang baik, yang kita wajib kita patuhi. Kita jangan pentingkan diri berpolitik, kita lupakan nasib rakyat. Saya tak suka sebenarnya tu. Saya jumpa, saya suruh nasihatkan, saya bagi pengalaman saya. Macam mana saya kena COVID, hampir meninggal lah, Nazri kan. Teruk saya punya keadaan saya. Saya seminggu dekat hospital besar Melaka kan. Jadi saya tengok benda ni, kita tidak boleh menyeret benda-benda kita ni, rakyat negeri Melaka, hasilnya di Partai Kundo ni, dengan melanggari SOP. SOP yang ditetapkan, baru ni kita dengar banyak parti-parti politik yang kena saman apa semua kan. Dan saya tidak membuat benda begitu. Saya dah tahu. Dan saya takkan benda tu dah kena diri saya nak naikkan rakyat negeri Melaka hasilnya di Partai Kundo. Saya nak buat benda macam tu. Kesian dekat mereka. Yang tadi saya cakap Nazri, ada yang hilang ibu bapa, hilang anak apa semua, budak-budak kecil yang meninggal dunia, ramai sampai saya tak sanggup saya nak tengok, kita nak tengok. Jadi SOP yang agak ketat ni apa semua, saya terima. Dan cara kita, macam saya sendiri di Partai Kundo, saya dah buat kerja daripada 2018 sampai sekarang saya buat kerja. Saya bagi kit makanan, ada yang masih kena COVID saya bagi mesin rumput, saya bagi itu untuk menjana pendapatan. Saya bagi kemah dengan kos yang rendah. Kos yang tak tinggi saya bagi. Itu yang kemampuan saya yang buat. Jadi kita teruskan. Jadi parti-parti politik yang lain semua kenalah mematuhi apa ni. Dan zaman sekarang ni macam-macam. Dan saya berharap sangatlah, jangan risau. Yang biasa orang Melaka suka berkumpul di kedai kopi semua, jagalah SOP, ikut patuhi apa semua. Buat Mas Sejahtera, daftar Mas Sejahtera semua insya-Allah. Dan saya lagi sekali lah berharap semualah parti-parti politik termasuk diri saya mengingatkan diri saya sendiri supaya jangan gairah sangat. Gairah sangat nak menang, kita lupa nasib rakyat negeri Melaka. Nazri negeri Partai Kundo sendiri. Terima kasih Datuk. Satu ingatan yang bernas dari pengalaman Datuk sendiri sebagai bekas pesakit COVID-19 dan ada long COVID yang dihadapi. Semoga Datuk terus sihat dan kita akan bertemu di lapangan ketika hari kempen, Datuk, jika diberi peluang. Itu tadi temu bual saya bersama mantan Adun Pantai Kundo yang keluar daripada memberi sokongan kepada Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali, Ketua Menteri Melaka, iaitu Datuk Nur Azman Hassan. Jadi itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.